خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Ya Allah, Engkau Tuhanku, tiada Tuhan selain Engkau. Engkau ciptakan aku dan أصلها فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. Sadaqallahul Azim. Dan sesiapa yang melakukan perbuatan keji, yakni zina, di antara perempuan-perempuan kamu, maka carilah 4 orang saksi di antara kamu yang menjadi saksi terhadap perbuatan mereka. Kemudian kalau keterangan saksi itu mengesahkan perbuatan tersebut, maka kurah mereka, yakni perempuan yang berzina itu dalam rumah hingga mereka sampai ajal matinya, atau hingga Allah mengadakan untuk mereka jalan keluar dari hukuman itu. Dan mana-mana 2 orang di antara kamu yang melakukan perbuatan yang keji itu setelah sabit kesalahannya, maka hendaklah kamu menyakiti keduanya. Kemudian jika mereka bertaubat dan memperbaiki keadaan diri mereka yang buruk itu, maka biarkanlah mereka, kerana sesungguhnya Allah adalah sentiasa menerima taubat, lagi maha luas rahmatnya. Sesungguhnya penerimaan taubat itu disanggup oleh Allah hanya bagi orang-orang yang melakukan kejahatan disebabkan sifat kejahilan, kemudian mereka segera bertaubat. Maka dengan adanya 2 sebab itu, mereka diterima Allah taubatnya. Dan ingatlah Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Dan tidak ada gunanya taubat. Dan tidak ada gunanya taubat itu kepada orang-orang yang selalu melakukan kejahatan. Hingga apabila salah seorang dari mereka hampir mati berkata, "Ya, sesungguhnya aku bertaubat sekarang ini." Sedang taubat itu sudah terlambat. Dan demikian juga halnya orang-orang yang mati sedang mereka tetap kafir. Orang-orang yang demikian kami telah sediakan bagi mereka azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Selagi berada dalam surah An-Nisa, surah yang keempat, pada juzuk yang keempat, pada ayat yang ke-15 sehingga ayat yang ke-18.
Ayat-ayat yang kita bacakan pada malam ini menceritakan tentang satu jenayah yang merosakkan nasab keturunan manusia. Sesudah Allah Ta'ala muliakan mereka, iaitu jenayah zina. Dan hukuman yang Allah Ta'ala jelaskan ini ialah hukuman pada awal Islam, yakni pada permulaan Islam, sebelum turun ayat yang lain yang menjelaskan dengan hukuman sebenar tentang orang berzina, iaitu dalam surah An-Nur, surah yang ke-24 pada juzuk yang ke-18 pada ayat yang kedua. Namun ini adalah tadarruj, peringkat-peringkat pengharaman zina dan hukuman-hukumannya pada awal atau pada permulaan Islam. Sama ada kepada lelaki maupun perempuan, yang bujang maupun yang sudah berkahwin. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan tentang hukum yang berkait dengan taubat. Maka keadaan taubat yang bagaimana Allah Ta'ala terima, waktu yang bagaimana Allah Ta'ala terima, dan keadaan taubat yang bagaimana Allah Ta'ala tolak, dan waktu yang bagaimana yang Allah Ta'ala tidak menerima taubat. Maka dua perkara ini kita bincangkan pada ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-18. Kita lihat ayat yang ke-15. Bila mana Allah menyatakan wallati, dan wanita-wanita, ya'tin al-fahishah. Ya'tin yakni mendatangi, al-fahishah artinya zina, atau dengan terjemahan mudah, mana-mana wanita yang berzina. Min nisaikum, di kalangan wanita-wanita kamu. Yang dimaksudkan di kalangan wanita-wanita kamu, yakni di kalangan orang-orang yang beriman, di kalangan orang-orang yang Islam. Fastashhidu, maka mintalah saksi, alaihin, atas mereka, kerana perbuatan zina tersebut, arba'atan minkum, 4 orang saksi di kalangan lelaki dari kalangan kamu. Yang dimaksudkan dari kalangan kamu daripada kalangan orang Islam. Fa in syahidu, kalau keempat-empat saksi ini menyaksikan, fa amsikuhunna fil buyut, maka hukumlah perempuan tadi dengan quarantine dalam rumah. Ini quarantine paling lama, di quarantine hatta yatawaffahunnal maut, sehingga mati dalam rumah. Pada permulaan Islam, mana-mana wanita yang didapati berzina dan telah disahkan oleh saksi ataupun pengakuan, maka dia dihukum. Wanita ini dihukum, di quarantine dalam rumahnya sehinggalah dia mati. Dia tak boleh keluar daripada rumahnya. Au yaj'alallahu lahunna sabila, atau sehingga Allah Ta'ala menurunkan hukuman yang lain. Yang kita dah sebut tadi, Allah Ta'ala telah turunkan hukuman yang lain dalam surah An-Nur. Itu surah yang ke-24 pada juzuk yang ke-18 pada ayat yang kedua, yang kita akan bicarakan pada akan datang. Nampak lagi lah juzuk yang ke-18. Surah yang ke-24 ni baru surah yang ke-4. Kemudian Allah menyebut walladzani ya'tiyaniha, dan lelaki dan perempuan yang berzina, minkum, di kalangan kamu, fa'azuhuma, maka hendaklah kamu mengecam mereka, hendaklah kamu memalukan mereka, hendaklah kamu mengutuk mereka. Perkataan azuhuma bukan makna pukul, bukan makna tumbuk, tapi makna kecam dia. Perbuatan ni zina, tak baik, kamu tak malu ke? Keturunan, merosakkan keturunan. Tidakkah kamu takut mati dan su'ul khatimah? Kita tak sebut maki, kecam. Maki lain. Ya, perkataan-perkataan yang sesuai untuk menunjukkan pertama buruknya pelakuan zina, betapa masyarakat menolak zina, betapa dalamnya penyesalannya bila dia berzina. Fa in taba wa aslaha, tetapi kalau kedua-duanya bertaubat, wa aslaha, dan memperbaiki dirinya, fa'aridu anhuma, maka jangan lagi kecam. Jangan lagi menyebut perkataan-perkataan buruk kepada mereka kalau mereka benar-benar bertaubat. Innallaha kana tawwabar rahima, sesungguhnya Allah itu Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Kalau kita lihat dan perhatikan ayat 15 dan 16 yang menceritakan tentang teruk dan buruknya zina, dan juga tentang hukuman pada permulaan Islam, permulaan syariat terhadap penzina lelaki dan penzina perempuan. Baik, kenapa tiba-tiba disebut tentang hukum zina?
Kalau kita lihat kronologi daripada ayat pertama surah An-Nisa yang menceritakan bagaimana manusia dimuliakan dengan Adam AS. Daripada Adam diciptakan isterinya Hawa. Lalu mereka berkembang biak dengan syariat. Yang berkembang biak dengan perkahwinan. Maka berkembang biak. Maka bila berlaku perkahwinan, mungkin yang paling ditakuti dalam perkahwinan ialah adanya anak-anak yatim. Artinya kita paling bimbang kalau kita mati sedangkan anak kita masih kecil. Maka Allah Ta'ala terus menghilangkan kebimbangan tersebut supaya memelihara anak yatim. Dari sudut mana? Jaga harta mereka. Kenapa? Harta itu asas untuk mereka memulakan kehidupan masa depan mereka. Kerana bila kebiasaan anak-anak yang kecil ini terabai kerana dokongan harta ataupun material yang lemah. Sebab kanak-kanak ini bila disokong dengan harta, maka pembesarannya baik, dari sudut pendidikan, kesihatan, makan minum dan juga kemuliaannya. Kemudian Allah menyebut tentang perkahwinan. Allah sebut tentang perkahwinan, tentang hukum memberi mas kahwin. Kemudian sesudah itu Allah kembali menyebut tentang bagaimana wali menjaga anak-anak yatim. Kemudian Allah Ta'ala menyebut tentang pembahagian pusaka. Yang kita telah jelaskan semalam pembahagian pusaka. Kita lihat dalam semua ayat kita baca ini, iaitu penekanan tentang penjagaan asal-usul manusia. Dan penekanan juga tentang menjaga wanita itu sendiri. Dari hak mas kahwinnya dijaga, jangan menzaliminya dalam perkahwinan. Yang kita dah sebut, tak boleh kahwin kalau tak berlaku adil kepada isteri. Dia zalim, dia berdosa dengan mengabaikan nafkah dan sebagainya. Kemudian sebut pula tentang harta pusaka di mana selama ini wanita tak dapat apa-apa. Tiba-tiba mereka dapat bila datangnya Islam. Maka seluruh hak-hak ini Allah Ta'ala beri kepada wanita yang selalu ditindas dan diketepikan. Dan kepada lelaki yang bertanggungjawab yang memegang kepimpinan. Dan kemudian Allah mengingatkan semua, jangan melanggar perintah Allah. Kita baca ayat sebelum ini, itu pada ayat yang ke-12, 13, 14. Wa tilka hududullah fala ta'taduha. Ia adalah undang peraturan Allah. Tilka hududullah wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar. Kita baca ayat sebelum ini 13, 14. Ini ialah batasan Allah, jangan melampauinya. Siapa yang mentaati Allah dan Rasul masuk syurga. Siapa yang derhaka pada Allah dan Rasul dan melanggar batasan Allah masuk neraka, kekal di dalamnya. Maka Allah bagi contoh. Pelanggaran batasan Allah yang pertama ialah zina. Kenapa disebut zina dulu? Kerana saya dah sebut daripada mula ayat Allah menyebut bagaimana manusia ini berkembang dengan perkahwinan. Bagaimana manusia ini mulia dengan Adam dan Hawa. Bagaimana manusia ini mulia dengan keturunan yang baik-baik. Tiba-tiba dicemari dengan zina. Merosakkan keturunan, merosakkan hubungan masyarakat. Bahkan membawa kepada perkara-perkara yang buruk daripada kesan penzinaan, termasuk anak-anak luar nikah. Islam dah selesaikan masalah anak yatim. Tiba muncul pula anak luar nikah. Maka anak luar nikah ini Allah selesaikannya sebelum ianya berlaku. Ia berbeza dengan anak yatim. Anak yatim ni tuan-tuan, kita tak boleh nak elak mati berlaku. Tapi zina, seorang manusia tu boleh elak. Kita tak boleh elak anak kita daripada jadi anak yatim. Nak elak macam mana? Tahu-tahu rebah mati kita. Tapi kita boleh membenteng diri kita daripada melahirkan anak luar nikah. Daripada melakukan zina. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam Quran. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. Dan suratul Isra, surah yang ke-17, ayat yang ke-32 pada juzuk yang ke-15. Kata Allah, jangan menghampiri zina. Innahu kana fahisha. Ia benda keji, jijik sangat. Umpama kita tengok najis, kotoran dalam bau, busuk, bendanya tak lawa. Kita nak dekat pun tak nak. Jauh sekali nak cium. Ia benda keji. Wasa'a sabila, dan jalan yang paling buruk. Orang yang cuba cari jalan pintas untuk melampiaskan hawa nafsu dengan zina, itu jalan yang buruk. Itu pemikiran yang cetek. Kata bila seorang fikir nak selesaikan, nak penuhi hawa nafsunya, dia pun nampak zina jalan keluar. Walaupun perkahwinan itu jalan keluar. Ini berfikiran dangkal pendek. Tidakkah dia berfikir keaiban yang berpanjangan?
Kalau perempuan yang mengandung, panjang keaibannya. Kalau even tak mengandung sekalipun, bila berlaku penzinaan, aibnya panjang. Walaupun sudah berkahwin, maka ada aib-aib yang akan tu disebut. Bukan keturunan baik tu, dulu sebelum kahwin zina tu. Maka buruk. Sebab itu disebut dalam hadis Nabi SAW. Ma min dhanbin ba'da syirki a'zamu indallahi min nutfatin wada'aha rajulun fi rahimin la yahillu lahu. Tidak ada dosa yang lebih besar selepas syirik pada Allah daripada seorang lelaki yang meletakkan air maninya dalam rahim wanita yang tidak halal baginya. Dengan bahasa mudah, zina. Ini dosa yang paling besar selepas syirik pada Allah. Disebut dalam hadis yang lain, Nabi kata, "Thalathatun la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamati wa la yuzakkihim syaikhun zanin wa malikun kadzab wa a'ilun mustakbir." Dalam satu hadis yang lain, Nabi SAW menyatakan bahawa ada 3 golongan. Allah Ta'ala tidak akan berkata-kata dengan mereka. Allah Ta'ala tak akan merahmati mereka pada hari kiamat kelak. Bahkan Allah Ta'ala tak akan ampun dosa mereka. Maksud tak akan ampun dosa, dia kena azab sampai habis dosanya. Allah tak skip dosa dia. Siapa mereka? 3 golongan. Yang pertama, syekhun zanin, orang yang berzina. Perkataan syekhun zani, yakni orang yang dah kahwin, dah tua, berzina. 40, 50 duk berzina lagi. Yang halal tak nak. Kemudian yang kedua, wa malikun kadzab, pemimpin-pemimpin yang berbohong. Dapat pemimpin yang berbohong, maka ini juga Allah tak akan ampuni dia akhirat kelak. Bahkan dia akan dihukum dengan kedzab pembohongannya kepada rakyat jelata dia. Wa ailu mustakbir, orang miskin yang sombong. Dalam miskin sombong pula. Sembahyang tak mau, puasa tak mau, meninggi diri dengan orang. Ini ailu mustakbir. Bukan disebut dalam hadis yang lain, Nabi kata, la yazni zani, la yazni mu'min hina yazni, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidak akan berzina orang yang berzina dalam keadaan dia masih ada iman. Disebut dalam hadis yang lain, bila seorang itu berzina, kharaja minhul iman, iman dia pun keluar. Kadzullati, seperti bayang. Ini bila seorang tu zina, tuan-tuan sekalian, iman dia pun keluar macam roh keluar daripada badan. Seperti bayang. Tengok bayang keluar. Iman tu terus berasingan. Kerana iman tak akan melekat bersama orang yang berzina. Hatta sehingga dia ni inqala'a, berhenti. Sehingga dia berhenti zina, baru iman tu masuk balik. Bayangkan tengah zina, datang malaikat maut cabut nyawa. Waliyazubillah min zalik. Maknanya dicabut nyawa dalam keadaan tak ada iman. Ya, kalau lepas zina sebab bertaubat, mudah-mudahan begitu, alhamdulillah. Ni mati tengah zina, waliyazubillah min zalik. Bagaimana buruk. Kan itu disebut dalam hadis yang lain. Nabi kata apa? Iyyakum waz-zina fa inna az-zina fa inna fi az-zina 6 khisalin. Jauhilah daripada zina. Kerana zina itu ada 6 keburukan. Ada 6 keburukan. Thalathun fid dunya wa thalathun fil akhirah. 3 kat dunia, 3 kat akhirat. Kata baginda SAW, jauhi zina. Kerana zina itu ada 6 keburukan dia. Ada 6 keburukan. 3 dekat dunia dan 3 lagi dekat akhirat. Adapun 3 kat dunia, fazahaba nuri wajhihi, hilang cahaya wajahnya. Tuan-tuan, wajahnya tak bercahaya. Apa maksud wajah tak bercahaya? Ini menunjukkan orang beriman ni, tuan-tuan sekalian. Pada wajahnya ada nur. Kita kalau perasan, tuan-tuan kalau tuan-tuan ambil air sembahyang, cuba tuan-tuan tengok cermin. Nampak tak ada nur? Tuan-tuan lepas solat, tengok wajah, ada nur. Tuan-tuan bila puasa, tengok wajah kat cermin, ada nur. Penting juga kita tengok cermin, kesan, bukan kita nak beritahu kesan kebaikan itu tadi, sebagaimana digembirakan hati, wajah ni tuan-tuan sekalian, ada nur. Cuba tengok cermin, sebab tu memang sunat kita simpan cermin. Bukan nak perasan lawa, tidak. Tapi juga kita mengetahui untuk melihat pada wajah kita nur kebaikan atau kegelapan maksiat. Jadi orang berzina, hilang nur pada wajah. Itu yang pertama. Yang kedua, inqita'ur rizq. Rezeki kurang. Rezeki jadi kurang.
Kalau negara yang membenarkan zina, nanti ekonomi dia jatuh. Rezeki kurang, rezeki diharamkan, dihilangkan keberkatan. Yang ketiga, ialah suratul fana, cepat mati. Apa tak cepat mati? Kena HIV, kena sipilis, kena apa lagi, penyakit-penyakit yang macam-macam. Sebab orang kalau berzina ni ketagih. Orang kalau berzina, dia akan rosakkan rumah tangga. Seorang tuan-tuan bila dia berzina dengan seorang perempuan lain, dia akan menghilangkan keinginannya untuk bersama dengan isterinya. Besar kesal zina. Dia kalau zina dengan orang lain, dihilang kehendaknya untuk bersama dengan isteri. Kalau suami-suami yang sentiasa berkehendak dengan isterinya, maka dia dilindungi daripada zina. Tapi kalau sekiranya dia cenderung untuk zina, dengan isterinya dah tak seronok. Itu menyebabkan orang berzina ni pecah rumah tangga. Rosak rumah tangga dia. Dan tiga pula di akhirat, kata Nabi SAW. Yang pertama di akhirat ialah Allah murka. Perbuatannya Allah murka. Fayaghdabur Rabb. Yang kedua su'ul hisab. Hisab yang buruk. Jangan dijangkalah hisab yang baik. Hisab buruk. Yang ketiga wal khuludu finnar. Illa ayyasha Allah. Boleh menyebabkan seorang itu kekal dalam neraka. Melainkan kalau Allah inginkan ampunkan dia. Bagaimana boleh kekal dalam neraka? Ustaz, ni kan dosa besar. Kerana kecenderungan orang berzina, last sekali dia menghalalkan zina. Dia kata, zina tak salah. Penting suka sama suka. Sebab tu tuan-tuan dah ada undang-undang di negara-negara yang kata tak salah berzina kalau suka sama suka. Kemudian mereka letak lagi satu klausa ataupun satu lagi syarat. Syaratnya dah umurnya 18 tahun ke atas. 20 tahun ke atas. Setengah negara letak usia, kalau lepas 20 tahun boleh berzina sukarela. Kalau bawah umur tak boleh. Even kahwin pun tak boleh. Lihat undang-undang jahat ni yang membenarkan zina. Bahkan kita tahu bahawa zina ni tuan-tuan dosa besar. Dan dosa besar ini juga berubah melihat siapa yang dizinai. Kalau dia zina jirang dia, lagi besar dosa dia. Dia jirang dengan dia berzina dengan mahram dia, lagi besar dosanya. Zina kat tanah haram, lagi besar dosanya. Zina pada bulan Ramadan, lagi besar dosanya. Zina tu sendiri dosa dah besar. Tapi ia akan menjadi bertambah besar mengikut orang lagi dekat hubungan dengan dia, lagi besar dosa dia. Kalau dia zina pada waktu yang mulia, lagi besar. Jadi zina dalam masjid, dalam surau. Ini semua dosa-dosa besar. Dan Allah Ta'ala memulakan dengan menyebut wallati dan wanita-wanita. Kenapa tak sebut lelaki yang berzina dulu? Wanita-wanita. Nak menunjukkan bahawa faktor itu kuat pada wanita. Faktor. Tetapi kita bukan menyalahkan wanita. Kita menyebut faktor. Tuan-tuan, bila kita bicara tentang ekonomi, kita faktor-faktor ekonomi naik, ekonomi turun. Kita kalau bercakap tentang apa pun perkara yang bersangkutan kehidupan kita, dia mesti ada faktor. Ada internalnya, ada eksternalnya, ada faktor dalamannya, ada faktor luaran. Itu kajian biasa. Ada orang-orang dia ni melompat cepat. Kita sebut wanita penyebab zina, dia marah, oh salahkan wanita, salahkan wanita. Laki yang salah. Yang laki kita tengok tu siapa suruh? Marah laki pula. Yang lelaki pergi pegang siapa suruh? Tentang zina ni kita kena selesaikan sama-sama. Di peringkat negara kena selesaikan zina. Di peringkat masyarakat, di peringkat ilmu ataupun pendidikan, negara perlu ada undang-undang. Masyarakat perlu alert dengan keluar masuk anak-anak perempuan mereka. Maka ada peringkat pendidikan perlu letakkan dalam pendidikan. Ni duk sibuk nak letak pendidikan seks di sekolah. Yang patut ditekankan tentang pengharaman zina. Sebab itu kalau kita lihat dalam Islam jelas bagaimana Islam meletak asas-asas untuk menjauhi zina. Asas pertama ialah menutup aurat itu sendiri bagi menjauhi zina. Asas yang kedua ialah menundukkan pandangan. Asas yang ketiga menjauhi ikhtilat, campur bebas lelaki perempuan. Baik dalam alam sistem pendidikan, bahkan dalam mana-mana ruang, ikhtilat percampuran bebas tanpa panduan, maka ini perlu dielakkan. Dan yang keempat ialah Islam melarang melihat perkara-perkara yang membangkitkan syahwat. Hiburan-hiburan, filem-filem, kata-kata, mana-mana majalah-majalah, komik-komik yang boleh merangsang nafsu, maka dielakkan.
Dan yang kelima, pentingnya kita katakan baik lelaki atau perempuan untuk senantiasa menghadiri majlis-majlis ilmu. Dan yang keenam, perlunya ada pemantauan ibu bapa. Khususnya anak-anak wanita. Khususnya anak wanita. Perlu ditahu keluar masuk dia berjalan dengan siapa, keluar dengan siapa. Dan kita lelaki dan perempuan perlu membatasi pergaulan kita. Jangan bebas. Kita ada garis panduan. Tak boleh bercinta ke apa kita nak bercinta. Bercinta tak salah. Tapi waktu mana bercinta, kita jauhi perkataan-perkataan yang boleh mendorong pada penzinaan. Waktu kita bercinta tadi, jauhi dating-dating yang tanpa mahram. Nak dating biar mak dia ada sekali, ayah dia ada sekali. Mengelakkan perkara-perkara yang menjadi fitnah dan sebagainya. Maka ini semua garis panduan yang Islam letak. Baik, ini tentang buruknya zina dalam Islam. Dan perlu kita ingat, seluruh masyarakat sebenarnya, bukan seluruh agama mengharamkan zina. Seluruh agama samawi mengharamkan zina. Baik Islamnya, Kristiannya, Yahudinya, Budanya, Hindunya. Bahkan masyarakat secara fitrah melihat zina itu salah. Pernah diceritakan oleh salah seorang penggembara Islam yang terkenal, Ibn Battuta. Dia kata waktu kapal dia rosak, dia berhenti di sebuah pulau di Nusantara, maka dia perlu turun ke pulau untuk mengambil bekalan dan memperbaiki kapal. Tiba-tiba salah seorang anak kapalnya berzina dengan orang asli. Orang asli waktu tu tak pakai baju, tak pakai seluar. Zaman tu. Maka dia berzina. Lalu kabilah itu menghukumi dia dengan hukum bunuh. Perempuan berzina tu dihukum bunuh. Maknanya tuan-tuan, orang asli yang kita kata tak ada tamadung tu pun memandang jijik zina. Orang asli yang tak pakai baju, tak pakai seluar, walaupun nampak boleh tengok, tapi zina jangan. Supaya kita tahu pengharaman zina ini fitrah manusia. Bukan sekadar manusia tuan-tuan, di kalangan binatang pun. Binatang pun tak berzina. Oh Ustaz, binatang tak zina macam mana Ustaz tahu? Binatang tak zina. Sebab itu tuan-tuan jangan was-was nak makan telur binatang. Ustaz, jangan Ustaz, ayam ni telah berzina, dia dah bertelur. Telur luar nikah. Jadi kita tak boleh makan. Ini orang bodoh, tak tahu. Binatang-binatang ni tak berzina. Dia pun ada pernikahan dia. Dia ada kaedah pernikahannya. Kalau kita tengok alam binatang, dia ada undang-undang. Bukan disebut dalam hadis. Kisah bagaimana ada seekor monyet yang berzina, lalu kawanan monyet yang lain merejam monyet ini sampai mati. Maknanya tak diterima di alam binatang. Singa pun sebelum dia nak coupling dengan wanita, dia ada cara perkahwinan. Dia kena berlawan dengan singa jantan kat situ. Kalah, maka dia akan mengawal. Maka dia dianggap sebagai akad nikahnya. Badak air tuan-tuan, badak air. Dia berlawang sama-sama jantan. Akhir yang menang akan mengawal betina. Maka itu cara perkahwinan mereka. Jadi kita jangan ingat binatang zina, binatang tak zina. Jadi jangan was-was lah makan telur ayam. Jangan was-was lah makan mana-mana anak lembu. Ustaz, saya rasa anak lembu ni zina Ustaz. Sebab mak dia dulu janda Ustaz, datang jantan lain. Ayah dia tu mati aksiden. Tak dan tengok akad nikah. Ni anak zina. Ini orang tak tahu tentang bagaimana alam haiwan. Alam haiwan dia ada pernikahan dia. Ya, kalau saya tak takut panjang, saya pasti sebut kisah dan hadis tentang binatang-binatang perkahwinan mereka. Dengan cara fitrah yang Allah ciptakan. Tapi kita nak fokus pada ayat kita. Kata Allah, dan wanita yang mendatangi zina. Pertama caranya ialah 4 orang saksi. 4 orang saksi mesti di kalangan pertama lelaki. Yang kedua mesti saksi itu adil. Yang ketiga saksi itu melihat sendiri penzinaan. Dan melihat zina tadi bukan dengan cara dia duduk dalam selimut, duduk dalam rumah lalu beri konstruksi dia berzina. Tak, itu khalwat. Zina dia melihat sebagaimana batang celak masuk dalam alat celak. Maksudnya dia benar-benar melihat kemaluan lelaki itu masuk dalam kemaluan wanita, maka dia sebut zina. Kalau dia cuma tengok dalam satu selimut, atau dia tengok dalam satu rumah, atau dia cuma tengok dia duduk dalam satu hotel, maka tak boleh kata dia zina lagi. Ya, dihukum khalwat. Sebab tu kalau kita lihat dalam enactment undang-undang syariah, undang-undang jenayah Islam, di negara kita diletakkan hukum khalwat. Hukum khalwat, maka bila hukum khalwat terserah pada pemerintah yang disebut ta'zir. Denda 3,000, penjara 2 tahun, sebatang 5 ataupun 6 misalnya. Undang-undang Islam, ia sebahagian daripada cabang undang-undang Islam namanya ta'zir. Baik, kenapa tak sebab sekata orang? Sebab
Orang tadi tak lihat orang tu benar-benar berzina, cuma melihat dia berkhulwat dalam bilik hotel, diketuk 15 minit baru keluar. Atau bila dia ketuk tengok perempuan duduk kat sebelah tu telanjang, laki pakai tuala saja. Dalam kaedah itu kita tak boleh kata dia berzina. Sebab tak nampak zina ni tuan-tuan. Islam letak satu peraturan ketat. Kenapa? Supaya orang jangan mudah tuduh orang zina. Sebab zina ni kan kita dah sebut jenayah besar. Maka supaya tak membuka ruang orang menuduh mudah-mudah orang ni zina. Hanya kerana berduaan di rumah dituduh zina. Hanya buat adik itu dituduh zina. Maka ini merosakkan hubungan manusia. 4 orang saksi ni kena tengok. Dan saksi ni mesti adil. Kenapa 4 orang saksi? 2 saksi mewakili wanita, 2 saksi mewakili lelaki. Baik, bila sabit hukumannya, apa jadi? Wanita ini dikorenting dalam rumah setahun sampai mati. Adapun lelaki, hukuman bagi lelaki ialah dicerca atau dimarahi, diaibkan dia, dipukul dengan selipar. Itu pada permulaan Islam. Ini budak tak guna ni, kedemuk sikit. Tapi tak boleh pukul sampai mati. Pukulnya untuk tunjukkan kebencian. Bagi wanita pula tak boleh dipukul wanita ni. Wanita dia kena kuarantin kat rumah. Tentu kita tengok keras ke undang-undang ni. Oleh kerana kita katakan zina ni memalukan, malu sungguh-sungguh. Wanita bila malu dia nak duduk mana? Orang perempuan lah kalau malu, nak duduk rumah lah. Duduk rumah, kurang kat rumah. Cara itu mengelakkan dia malu. Maka dalam hukuman tadi ada rahmat. Dalam hukuman tadi ada sifat kasih sayang. Sebab itulah bezanya undang-undang Islam dengan undang-undang lain. Undang-undang lain cuma kekerasan. Dalam undang-undang Islam ada kasih sayang dia. Ada benda yang tersembunyi. Pahalanya ada. Kafarah dosanya ada. Maka wanita dia quarantine. Duduk setahun, duduk dalam rumah sampailah Allah matikan dia. Sebab dia pun wanita bila malu, baik saya mati daripada tanggung malu. Maka tak payah minta mati-mati, duduk je rumah sampai mati. Ini pada permulaan Islam. Bagi lelaki pula terus dicerca. Sebab lelaki sifatnya dia akan keluar, dia akan kerja dan sebagainya. Saya akan jumpa, kau yang zina perut kau ni tak sedar diri ke apa? Begini. Ketuk sikit dia, okey boleh. Tetapi kata Allah, kalau mereka bertaubat, bila mereka taubat, maka tak boleh lagi kecam mereka. Tak boleh lagi mencerca mereka. Tak boleh lagi pukul mereka kerana mereka telah bertaubat. Kalau tak taubat, teruskan. Kalau dah taubat, okay, stop. Jangan buat apa-apa. Kerana Allah tu pengampun dan penyayang. Baik, habis fasal pertama tentang hukum zina. Saksi 4 orang. Dan hukuman bagi wanita, hukuman bagi lelaki. Baik, selepas kita katakan, apa sebenarnya hukuman zina yang sebenar? Saya dah kata hukuman zina yang sebenar akan dijelaskan dalam surah An-Nur. Yang surah ke-24. Ayat ini belum diturunkan. Ayat ini para ulama sepakat ia dimangsuhkan dengan ayat surah An-Nur di mana Allah Ta'ala menjelaskan penzina sama ada dia al-bikr, anak dara, teruna, atau sudah berkahwin, muhsan atau muhsin. Bagi yang anak dara dan teruna maka disebat dengan 100 rotan, kemudian dibuang daerah atau dibuang negeri selama setahun. Nafyu amin. Bagi yang sudah berkahwin, maka direjam sampai mati. Baik. Polisinya, caranya kita akan jelaskan nanti. Cuma bagi yang kena sebat, di mana ada 3 syarat sebat. Ada beberapa syarat berkaitan dengan sebatan. Pertama, rotang yang digunakan tak boleh besar. Yang kedua, rotang tadi tidaklah terlalu menyakitkan, tidak pula tak sakit langsung. Maknanya sedang-sedang. Dan rotang tadi tidak boleh diangkat melebihi paras ketiak. Ini tak boleh angkat sampai nampak ketiak. Rendahkan ketiak ni. Dan kemudian kalau wanita dirotan ketika dia duduk. Lelaki diri. Dan dirotan bukan setempat. Dia tak boleh rotan setempat. Dirotan tempat yang pelbagai. A'ti udwin haqqahu, kata Ali radhiyallahu ta'ala. Setiap anggota badan beri hak sebatan. Namun tak boleh sebat di kawasan yang boleh mematikan. Tak boleh sebat atas tengkuk, tak boleh. Tak boleh sebat atas muka, tak boleh. Itu diharamkan. Tukang sebat tu dia kena mengaji, kena belajar. Bukan sebut, kita katakan sebat je, kita mau sebat ikut dang kita. Tak. Sebat ni dia ada cara. Seperti Islam, halus. Setiap hukumannya, kalau kita belajar, memang zahir teruknya 100 rotan. Macam banyak, macam teruk.
Pertama kenali rotang dia, kemudian tengok cara angkat dia. Kemudian tuan-tuan sekalian lihat dia rotang pada semua tempat, bukan fokus satu tempat. Dia tak macam rotang kat penjara kerana sebab dadah tu. Dia rotang setempat. Sampai terbelah punggung. Mengalir darah. Sampai pengsan kawan tu. Yang rotang zina ni orang tak, bukan tujuan nak suruh pengsan. Even nak suruh dia mati jauh sekali. Tapi nak menjadikan dia malu. Tapi taklah sampai tak sakit langsung. Lalu dia meremehkan. Sakit juga. Macam kita bedang batang pahit, sakit. Ayah kita bedang batang pahit dengan rotang, sakit. Tapi tak matilah kita. Alhamdulillah hidup sampai umur 50 tahun, 60 tahun. Artinya bukanlah rotang sampai tak sakit langsung pun tidak. Mati tidak. Sedang-sedang dipukulnya. Baik, itu kaedah rotang yang juga kita akan jelaskan dengan detail dalam bab jenayah Islam. Kemudian selepas kita cerita zina, maka Allah cerita tentang taubat. Allah kata innamat taubatu, bahawa sesungguhnya taubat yang sebenar ialah orang yang melakukan kesalahan dengan jahil. Apa maksud jahil? Apakah maksud dia tak tahu hukumnya haram? Bukan. Kerana orang yang buat jahat tahu benda tu haram. Yang berzina tahu zina tu haram. Maksudnya dalam keadaan nafsunya melampau sehingga dia tak boleh kontrol dirinya. Dia tahu berdosa, dia tahu salah. Maksud lawan kepada jahil ni apa? Yang Allah tak terima taubat orang yang buat maksiat dengan sombong. Oh ni buat maksiat dengan sombong, siap cabar pula. Orang yang buat maksiat dan kerana dia tahu haram, dia pun menyesal, tapi nafsunya waktu itu dan syahwatnya waktu itu menggelegak, tidak boleh dikawal sampai melimpah. Maka ini nama jahalah. Kerana siapa pun yang buat maksiat dianggap sebagai melakukan kejahilan. Sebab itu bukanlah maksud jahil di sini tak tahu hukumnya haram. Sebab semua orang Islam kena tahu hukum hakam, halal, haram, dosa, pahala. Tapi yang dimaksudkan ialah kebodohan kita, syahwat kita, menguasai ilmu kita, menguasai diri kita sehingga menyebabkan kita melakukan perkara tersebut. Sebab itu para sahabat menyatakan kullu dzambin asabahu abdun fahuwa jahalah. Setiap dosa yang dibuat itu sebenarnya kerana kejahilan. Kerana kejahilan. Maksud kejahilan kerana di luar kawalan diri. Bukan kerana kita bodoh, tak tahu hukum atau sebagainya. Kemudian Allah SWT menyebut tentang taubat yang diterima. Pertama, taubat disebabkan dosa kerana tak mampu kita kontrol kejahatan dan syahwat kita. Yang kedua, kita taubat pada zaman, pada waktu yang terdekat. Apa maksud pada waktu yang terdekat yang Allah Ta'ala sebut? Thumma yatubuna min qarib. Kemudian mereka bertaubat dengan dekat, dengan segera. Qarib di sini yakni sebelum datang malakul maut. Seorang lagi mana belum datang malakul maut, dengan bahasa lain sebelum nyawa berada di halkum, kerana malaikat dia akan datang, kita mana-mana nyawa kita dah naik ke halkum, maka malaikat datang, malakul maut. Kita tak boleh taubat lagi masa tu. Sebelum itu, maka dapat taubat. Maka Allah terima taubat. Allah itu maha mengetahui lagi maha bijaksana. Dan bukanlah taubat yang diterima oleh Allah orang yang melakukan kejahatan, yang bila mana datang kematian baru nak minta ampun, yakni bila nyawa dihalkuh, bila sudah melihat malakul maut, bila sudah rasa dah putus asa untuk selamat hidup di dunia, maka baru nak taubat. Dan juga yang kedua, walalladzina yamutun, dan juga orang-orang yang sudah pun mati dalam keadaan kafir. Maka tak ada orang boleh minta, ya Allah ampunkan dosa fulan bin fulan yang mati kafir. Tak boleh, haram dalam dosa. Dan Allah Ta'ala menyatakan, ulaika a'tadna lahum azaban alima. Mereka itulah kami sediakan bagi mereka azab yang pedih. Lihat sinonim ayat. Disebut tentang zina dan hukuman-hukumannya. Kemudian disebut kalau taubat, orang ramai jangan celak. Kemudian Allah menyebut taubat yang sempurna, yang buat dalam keadaan nafsu kita tak boleh kontrol kejahatan. Jadi maka kita taubat. Dan kita taubat segera sebelum datang malakul maut, maka Allah Ta'ala terima. Tetapi kalau taubat dilakukan dengan orang yang mengulang-ulang kejahatan, sehinggalah datang malakul maut, dia masih belum bertaubat, maka Tuhan tak terima. Atau orang-orang yang mati dalam keadaan kafirnya, maka jangan ada orang yang minta ampun kepadanya. Dan dia juga tidak boleh lagi minta ampun, kerana masanya sudah tamat. Bahkan bagi mereka azab sengsara, azab yang pedih yang disediakan oleh Allah SWT kepada mereka. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.